syabas kita ucapkan kepada wira-wira kita. Nampak dia memang bersemangat kalau cerita pasal sukarelawan. Betul. Yang perlu kita lakukan kan. Terima kasih kepada mereka dan bukan itu sahaja sebab kalau nak tolong ni macam-macam cara. Mungkin kalau kita tak cukup dengan wang, inilah antara cara yang mereka nak bantu sukarelawan elektrik membetulkan ataupun power dalam bidang pendawaian ini ya. Power untuk power. Jom kita bersama dengan dua individu yang cukup hebat dalam kerja-kerja amal ini. Said Muhammad Azizi Tuan Sembak, pengerusi Komuniti Teknikal Islam Malaysia, Komtek. Assalamualaikum Tuan Said. Dan bersama dengan Encik Muhammad Sofi Anul juga seorang sukarelawan yang bersama dengan skuad Baik Pulih ya. Jadi kat sini lah adik-adik wira kita kena tabik hormat sikit kepada mereka. Apa yang kita nampak bila kita buat operasi pembersihan buat mangsa-mangsa banjir ini, antara threat utama adalah renjatan elektrik ya. Jadi di sini kempen Baik Pulih menjadi penyuntik semangat buat belia Islam berkemahiran teknikal untuk menyumbang kepada mangsa banjir. Jadi ceritakan tentang penubuhan Komtek ini. Silakan. Okey, asalnya Assalamualaikum. Pada asalnya penubuhan Komtek ni ataupun kita panggil nama penuh dia ialah Komuniti Teknikal Islam Malaysia, Komtek. Di mana kami menubuhkan satu pertubuhan ni di bawah ROS pada tahun 2019. 2019 kami menubuhkan dan pada tahun 2020 kami tubuhkan skuad Baik Pulih Elektrik. Tetapi mungkin pada masa tu dalam keadaan PKPD menyebabkan kita terpaksa tunda kita punya program dan kita terpaksa batalkanlah disebabkan kita akur kepada arahan kerajaan. Tapi benda tu bukannya kita sekadar kita stop setakat tu, tapi sebenarnya kita ada lagi kita punya inisiatif-inisiatif yang lain cuba kita create supaya boleh orang ramai yang berkemahiran ni menyumbang dengan kita. Yalah kan, kita nak cari juga manpower yang berkebolehan dan dalam waktu yang sama dapat membantu mereka juga. Betul. Okey. Terlalu banyak kawasan yang terjejas dan bagaimana anda menampung keadaan itu dan sekarang ini apakah kekangan yang paling utama dihadapi oleh skuad Baik Pulih ini? Berapa sukarelawan dikerahkan juga? Okey, untuk sebenarnya kami dikerahkan ataupun kami dipandu oleh NADMA sebenarnya. Di bawah NADMA akan memberitahu Encik Sofi selaku yang berada di pusat bencana dan akan maklumkan kepada saya selaku pengerusi. Kami akan dimaklumkan di mana kami memerlukan skuad Baik Pulih dekat kawasan ni. Skuad Baik Pulih diperlukan dekat kawasan ni, mangsa banjir memerlukan skuad Baik Pulih Elektrik dan kami akan kerahkan tim kami. Kami akan kerahkan tengok beberapa orang yang available dan kita boleh turun kepada lapangan tersebutlah. Setakat ni berapa orang yang dikerahkan setakat inilah? Macam yang berdaftar dengan kita sebenarnya hampir 600 orang. Wow. Saya rasa mungkin sebab mungkin orang cakna terhadap mangsa-mangsa banjir ni. Jadi satu benda yang kita panggil nilai tambah lah. Maksudnya dari segi kita nak buat sesuatu yang kelainan daripada orang lain selain tim cuci-cuci ataupun tim pembersihan, kita beri servis elektrikal ni di mana kami mungkin benda ni satu benda yang baru bagi mereka dan di mana orang-orang kemahiran ni dia nak cari satu medium di mana dia nak berkhidmat. Mengikut kemahiran mereka. Ya, betul. Okey, kita ada Encik Sofi yang juga sukarelawan yang dah berkhidmat bersama-sama dengan skuad Baik Pulih ini. Ceritakan pengalaman Encik Sofi yang mungkin ialah perkongsian kita bersama kan bagaimana yang dilalui terutama sekali musim banjir sekarang ni. Apa yang paling suka? Okey, jadi sebenarnya kita banyak bergiat aktif dalam membantu mangsa-mangsa banjir dan Wow, kesilapan teknikal yang hebat. Kalau boleh kita tunjukkan monitor di dalam studio. Suara awak pun dengar satu ni ya. Bergema macam Adivira begitu. Okey. Encik Sofi kembali semula. Kita harapkan nanti jap kita cuba meredakan keadaan. Januari 2021 ketika itu banjir teruk di Pahang, yang mana kita turun ke Temerloh. Nak jadi cerita, kami pergi ke pusat pembinaan sementara di satu kampung yang mana seorang makcik ini kita bersembang lah dengan makcik masa banjir, kita nak meredakan traumanya. Dan makcik ini kita tanya bila nak balik rumah. Jadi makcik ni bagi tahu tak berani nak balik rumah sebab seorang-seorang. Tua. Dan betul, dia takut, paling benda yang paling takut oleh makcik ni adalah dia takut nak tekan Swiss. Jadi bertitik tolak dari situ.
Kami terfikir kita boleh kumpulkan sukarelawan yang ada mahir dalam bidang elektrik untuk bantu mangsa-mangsa banjir pulang ke rumah dengan selamat. Masya Allah. Okey, Itu saya hasil. masa pergi hantar misi bantuan tu, memang ini adalah isu utama. Lambat mereka dapat bekalan elektrik itu. Gangguan satu rumah, kadang satu kawasan melibatkan 700 penduduk dan sebagainya. Betul. Mereka kerjakan lilin pada ketika itu. Kita bawa lilin tu, itulah yang mereka mahukan. Step pertama yang mungkin boleh dikongsikan masa banjir ini, apa yang perlu dielakkan supaya keadaan ataupun elektrikal rumah itu tidak terlalu serius berlakunya kerosakan? Sebab boleh berlaku kemalangan kepada nyawa dan juga kepada perkakas elektrik. Jadi apa danger utama dia tu? Okey, sebenarnya kita perlu faham dua medium yang berbeza lah. Di mana yang pertama ialah apa yang skuad baik pulih ni buat ialah kita hanya menyelamatkan benda-benda elektrik. Bukannya perkakas elektrik. Okay. Itu benda yang berbeza. Perkakas elektrik, contoh, fridge tak boleh pakai, peti ais tak boleh pakai, mesin basuh tak boleh pakai, itu tidak membahayakan pengguna. Betul. Tetapi macam contoh, apabila dia mangsa banjir mula masuk ke rumah, apabila rumah dah surut, dia nak on MCB. Ni kita panggil MCB. Okey. Dia nak on ELCB. Okey, bila dia pegang ni, dia terkena renjatan elektrik. Wow. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, Abang Nas nak pegang boleh lah. Tapi boleh tak kena renjatan. Tangan terbasah tak? Allah Akbar. Jangan main-main. Nakal. Ni saya bagi satu contoh simulation di mana yang ni bekalan daripada TMB lah. Kita buat temporary. Okey. Ni bekalan masuk daripada TMB yang akan pergi ke setiap fuse ni dan akan pergi kepada lampu. So apa yang kita buat ialah kita nak pastikan benda ni berada dalam keadaan baik. Kan jadi semua boleh nampak. Okey. So kita nak pastikan benda ni berada dalam keadaan baik. Okey, ni ada elektrik Okey. Ni ada elektrik. Kalau kita sentuh skru ni. Jangan pegang. Okey. Kalau kita Siapa yang orang elektrik ni? Saya takut. Okey, kalau contoh kita pegang skru ni, dia akan ada arus lah. So Selalunya kita kalau akan banjir terasa. kena air, maknanya kawasan itu perlulah dilakukan apa dulu? Okey, kita kategorikan mangsa banjir ni terhadap 3, betul. Okey. Betul. Yang pertama dia tak teruk sangat, maksudnya dia tak kenalah Paras ni peralatan ni tak kena pun. tak kena. Mungkin paras buku lali kan. Satu lagi dia dah kena soket. Dah kena soket yang bahagian bawah. Kalau perumahan taman-taman baru ni satu kaki daripada lantai tu. Okey, dan satu lagi kita panggil kategori yang teruk, contohnya di Seri Muda, Hulu Langat, sampai sampai siling roboh. Tu memang dah terkena DB. Ni kita panggil DB. Distribution box. Okey. So apa yang kita buat ialah kita nak pastikan benda mekanikal ni dalam keadaan yang baik. So apa yang kita buat ialah kita pastikan trip. Okey. So kalau tak trip, problem. Okey, lampu ni problem sikit, saya main sikit. Main. Starter dia. Okey. So bila dia tak off, macam contoh bila kita tekan dia tak trip. Itu pernah terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya, dia sepatutnya dalam keadaan trip. Dia dalam keadaan pendawaian ni dalam keadaan bahaya, tapi bila tak trip, apa yang terjadi? Itulah terjadinya renjatan elektrik dan akhirnya membawa kepada kematian ataupun kecederaan. Okey, saya ada soalan jap. Orang perempuan dia selalu akan pakai penyodok Dia akan sebab dia takut nak guna jari. Okey. Lagi satu itu tak tahulah saya je ke ataupun saya rasa ramai kot di luar sana yang menggunakan skill tu kan. Skill tu boleh guna ke tak boleh guna? Kalau diguna besi tak boleh lah kan? Besi tak boleh lah. Alah, Dia macam ni. Dia macam ni. Kayu. Bukan sekadar perempuan saja, lelaki pun macam tu. Betul. Saya baru nak cakap. Okey, Bukan macam mana sekadar perempuan, lelaki pun macam tu. Dan ada juga dalam kalangan mangsa-mangsa banjir pun macam tu. Sebab apa? Sebab memang satu kita panggil safety first lah. Safety first. So kita boleh menggunakan kayu ataupun kita panggil penebat. Penebat ya. Bukan konduktor. Konduktor contoh besi macam Abang Nas cakap tadi kan. Besi. Tapi pastikan kering lah. Ya, betul. Pastikan kering. Betul. Pastikan kering. Benda ni dalam keadaan kering. Apa yang kita buat pun kita akan keringkan. Jadi Swiss di sini pun jangan masuk selut dan air pun kena keringkan dulu sebelum Kita buka, kita blow, kita keringkan dan kalau perlu tukar, kita tukar. Masya Okey, Allah, sebenarnya Tahniah, kalau nak cerita pasal benda ni panjang kan, tapi ini sahaja masa yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Nasihat, saranan daripada yang terakhir sekali. Harapan kalian berdua untuk skuad baik pulih ni, mungkin sedikit nak dikongsikan bersama dengan penonton. Silakan. Silakan Cik Sophie. Okey, kami daripada pengguna ISMA, kita bersama dengan Komtek lah membentuk skuad baik pulih ni.
pertama sekali kita membukalah peluang kepada kerjasama mana-mana kolej kemahiran. Seandainya ingin menghantar ataupun bekerjasama dalam misi-misi bantuan, kita sangat-sangat mengalu-alukan, termasuk dengan tenaga-tenaga mahir di luar sana yang punya kepakaran. Jadi kita alu-alukan. Dan sebenarnya ke depan kita memang ada perancangan jangka panjang untuk meluaskan lagi. Sebab banyak benda yang boleh dibaik pulih. Contoh isu yang banyak sekarang ni, kenderaan rosak, boleh baiki. Kalau rumah ceiling tadi roboh, boleh plumbing, piping, untuk tukar balik bumbung tu dan sebagainya lah. Jadi kita mengalu-alukan. Dan kemudiannya yang kedua, kita mengalu-alukan seandainya ada yang murah rezeki, kan, rezeki mungkin banyak, untuk menyalurkan sumbangan kepada tim skuad baik pulih Komtek dari Relawan Muda ISMA. Sebab semua ni kita bagi khidmat secara percuma. Tapi daripada mana datang alat-alat ganti ni? Semuanya adalah daripada sumbangan orang ramai dan juga daripada sahabat-sahabat kita di yayasan. Terima kasih. Jadi kepada di luar sana yang punya kemahiran, terutamanya anak-anak kita di Kolej Kemahiran Teknikal, ya, ini merupakan praktikal yang terbaik untuk anda semua untuk menyumbang tenaga dan juga menimba ilmu bersama dengan Komtek. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Syed Muhammad Azizi, Tuan Sembah dan juga Encik Muhammad Saufi bersama dengan kita pada hari ini, membuka platform kepada anda di luar sana, dan juga bagi mereka yang nak menyalurkan bantuan boleh sahaja pergi ke laman website mereka, IG mereka, Instagram mereka dan sebagainya. Okey.